Dah ni disebutlah. Ibn Abbas kata turun ayat ni menyebabkan Nabi ni beruban kepala, tuan-tuan. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, setelah ayat ni diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan lengan tangannya sehingga tidak pernah terlihat baginda sallallahu alaihi wasallam ketawa. Dan ni disebut turun ayat ni, Nabi orang kata apa, dulu mungkin boleh senyum-senyum dengan gelak-gelak apa dengan sahabat-sahabat. Turun ayat ni Nabi orang kata apa, kurang ketawa. Kerana tuan-tuan, berat ayat ni untuk diamalkan oleh Nabi dan oleh umatnya, dan Nabi, dan lebih-lebih lagi kita lah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شرف النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولمشائخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا لأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر أصل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang berusaha yang pengurusi barisan ahli jawatan kuasa, Sahabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi kita ruang, masa, kesempatan bertemu lagi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur di atas nikmat masih terus sihat, diberi nikmat sihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Dengan nikmat sihat ini kita dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal soleh sementara kita masih diberi lagi kehidupan pada waktu dan ketika ini. Mudah-mudahan dengan istiqamah kita, dengan iman dan amal soleh, kita harap kita dapat husnul khatimah di pengakhiran hidup kita ini. Itulah harapan saya dan harapan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah pandu dan beri hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baru terlibat dengan kemalangan dalam tempoh setahun. Jatuh motor yang agak teruk lah, kali yang ketiga tempoh setahun. Kali pertama 2 minggu lega, recovery cepat. Kali kedua tak jadi apa-apa, motor rosak sikit. Kali ketiga ni motor rosak, saya pun teruk sikit lah. Baru seminggu ni sembayang macam biasa. 2 minggu jadi OKU, sembayang atas kerusi, kaki tak boleh lipat. Satu orang tahu musibah ya Allah timpakan, kata saya. Kadang-kadang tengok orang sembahyang atas kerusi, kita sembahyang atas kerusi, jadi rindu nak sujud tu terlalu lama, tak jadi pasal lama. Tapi saya sembang dengan seorang jemaah, dia kata saya tak sujud macam biasa ni 20 tahun. Saya sakit lutut. Kita 14 hari pun dah rasa macam mana orang yang sakit lutut. 2-3 orang saya jumpa sakit lutut. Macam mana kita tuan-tuan, kerinduan kita, yalah Allah uji kan dengan sakit dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kita sihat ke, kita sakit ke, istiqamah atau ibadah tu kena ada. Jangan tinggal lah. Sakit macam mana pun, nak heret kaki atau pergi ke masjid surau, kalau terpaksa heret kaki, kaki tak apa sihat macam mana pun, datanglah rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ni menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut oleh para ulama, kita buat amal soleh ini, kita dengan iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup dan mati dan kita harap dibangkitkan pada hari kiamat dengan paksi dan panji kalimah la ilaha illallah. Antara ini disebut, memang kita buat tu dengan keyakinan, keimanan kita dengan kalimah ini yang masih ada dalam diri kita, kalimah iman, kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana wirid ni yang biasa kita baca dalam tahlil atau dalam wirid kita baca, di akhir kita sebut kalimah la ilaha illallah tu, kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kita duk baca tu, tapi kadang-kadang benda tu tak sampai. Kita baca tu benda biasa, tapi kalau buka dalam kitab 77 cabang iman, wirid ni dilakukan oleh para ulama, tujuan nak ingatkan kita bahawa kita hidup dengan iman, mati dengan iman, dan dibangkitkan dengan iman, dengan kalimah ini, kalimah la ilaha illallah. Itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya bahagia dunia dan pada hari akhirat. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tuan-tuan, saya nak sambung hadis yang saya baca berkongsi dengan tuan pada bulan yang lalu. Sebab apa tuan-tuan disebut dalam kitab yang saya berkongsi dengan tuan pada bulan lalu ini, hadis tentang kita buat sekecil-kecil perkara yang kita buat, kalau dia ada nilai ibadah, kita digila-gala jangan tinggal. Walaupun benda tu kecil. Contoh yang tuan-tuan saya bagi tuan-tuan, kita buat amal ibadah yang sifat dan masanya sangat sedikit. Sembahyang sunat fajar 2 rakaat 5 minit, tapi ganjarannya lebih baik dari dunia dan isi. Tu disebut, walaupun 5 minit kita buat, tapi dia ganjarannya sangat besar. Disuruh kita orang beriman, orang-orang yang hidup sebagai orang yang beriman, jangan tinggal benda ni. Mudah-mudahan inilah yang menyebabkan kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun benda tu 5 minit sehari, kita tak pernah tinggal seumur hidup kita.
Dan orang yang istiqamah dalam perkara ini disebut sebagaimana hadis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita semua dengar dan biasa kita baca. Sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Fussilat ayat 30. Entah ni ingatan daripada Allah. Walaupun benda tu kecil kita buat. Istiqamah berurusan seumur hidup kita sebelum kita mati. Allah jamin, Allah bagi ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ni Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 30. Dan ini disebut oleh para ulama sebagaimana kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya beriman kepada Allah dengan menyebut Rabbuna Allah, Tuhan kami ini ya Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah di atas agama ni, tak tinggal agama ni walaupun apa saja ujian melanda. Dan kata Allah di akhir-akhir umur dia, dekat-dekat nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah. Dua orang malaikat ni disebut malaikat yang malaikat rahmat Allah ni akan turun, akan beri 3 berita gembira kepada dia. Yang pertama disebut oleh Allah, alla takhafu. Malaikat ni akan datang berbisik kepada dia, kata kepada dia, jangan takut. Jangan takut tinggalkan harta, jangan takut tinggalkan dunia, jangan takut tinggalkan kekayaan, jangan takut tinggalkan pangkat. Wala tahzanu, dan jangan bimbang nak tinggal anak isteri, nak tinggal apa-apa. Kerana orang yang beriman dan istiqamah ni dibisikkan kalimah jangan bimbang dan jangan takut, dan diberi berita gembira oleh Allah, wa abshiru, dan diberi khabar gembira oleh malaikat yang datang ini, dan bil jannati allati, dengan syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan untuknya. Entah ni disebut, saya yang cakap tentang yang mendengar, kalau kita istiqamah dengan iman dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini, kita harap kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang apa, besar pengharapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Besar apa harap kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah bagi kita, satunya mati husnul khatimah, yang kedua mati dengan diberi khabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga yang Allah utuskan untuk hamba-hambanya yang beriman dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas, bila mana kata Ibnu Abbas ketika mana diturunkan ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak diturunkan kepada Rasulullah pada keseluruhan ayat Al-Quran atau salah satu ayat-ayat yang lebih dahsyat dan atau lebih susah daripada ayat ni. Dah ni disebutlah. Ibnu Abbas kata turun ayat ni menyebabkan Nabi ni beruban kepala, tuan-tuan. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, setelah ayat ni diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan lengan tangannya sehingga tidak pernah terlihat baginda sallallahu alaihi wasallam ketawa. Dan ni disebut turun ayat ni, Nabi orang kata apa, dulu mungkin boleh senyum-senyum dengan gelak-gelak apa dengan sahabat-sahabat. Turun ayat ni Nabi orang kata apa, kurang ketawa. Kerana tuan-tuan, berat ayat ni untuk diamalkan oleh Nabi dan oleh umatnya, dan Nabi, dan lebih lagi kita lah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga tentang ini disebut, Allah sebut dalam apa Al-Quran, antaranya sebagaimana Allah sebut berkaitan dengan apa istiqamah ini, Allah rakamkan dalam surah Hud ayat 112. Allah sebut, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Antara sebut Ibnu Abbas, turun ni ayat ni juga Nabi menjadi orang yang sangat apa menitik beratkan kepada umatnya, dan Nabi menaruh hazar bimbang agar takut
sahabat Nabi dan umat Nabi tidak dapat menjalankan perintah ini. Perintah daripada Allah. Sebenarnya Allah sebut oleh itu, hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Perintah istiqamah ni perintah daripada Allah. Ni Nabi sangat takut dan bimbang. Dan hendaklah orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian. Dan janganlah kamu melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan dia disebut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bila mana turun ayat ni, surah Hud ayat yang 112 ni juga disebut oleh Allah, oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan satu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu pernah menyebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad shibta, sesungguhnya Tuhan telah beruban. Dia sebutlah yang boleh tegur Nabi begitu Abu Bakar Siddiq. Nampak ada perubahan pada warna rambut Nabi. Faqala, maka kata Nabi, syayyabani Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Dah ni disebut oleh Nabi, aku telah berubah warna rambut Nabi, berapa helai rambut Nabi. Disebut dalam sejarah tak sampai 20 helai. Berubah warna rambut Nabi, berubah ni kata Nabi dengan sebab turunnya surah Hud. Nah, surah ni lah, surah Hud ayat 112 tu. Wal waqi'ah, surah Al-Waqi'ah yang cerita tentang kiamat. Surah Hud ni banyak cerita tentang istiqamah di atas agama Allah. Surah Al-Waqi'ah ni cerita tentang kiamat. Wal mursalat juga cerita tentang kiamat. Wa amma yatasaalu juga tentang hari kiamat. Wa idza syamsu kuwirat juga cerita tentang bila mana terjadinya, hampir-hampir berlakunya kiamat. Entah ni disebut menyebabkan Nabi SAW berubah warna rambut Nabi, beruban. Kenapa berat turun ayat ni untuk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan antaranya tentang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah ni tadi disebut antara perkara yang berat untuk dilakukan, sebagaimana sabar yang diperintahkan untuk kita bersabar juga antara perkara yang berat dilakukan. Kita boleh sebut sabar. Istiqamah kita boleh sebut alif sin ta qaf alif mim ta, istiqamah. Orang yang berdiri, orang yang terus melakukan amal soleh, konsisten, berterusan melakukan amal soleh. Tuan-tuan boleh sebut, tapi nak buat belum tentu. Contoh tuan-tuan, kalau hari ni kita boleh solat jemaah subuh, pagi esok belum tentu. Tuan-tuan, jadi itu kita kena minta dengan Allah dalam doa kita, dalam sujud kita kepada Allah, agar Allah bagi kita kekuatan untuk jadi orang yang istiqamah solat jemaah. Walaupun solat jemaah ni 10 minit, belum tentu orang boleh korbankan masa 10 minit itu solat berjemaah. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan? Kenapa? Istiqamah ni bergantung dengan iman dan amal soleh. Kalau kurang iman, kuranglah amal solehnya. Kalau kurang amal soleh, maka kurang imannya. Tuan-tuan, benda yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, iman dan amal soleh ni benda yang saling berkaitan, bertautan di antara satu sama lain. Kalau hari ni kita rajin baca Quran, akan bertambah iman kita, kerana baca Quran tu amal soleh. Kalau hari ni kita kurang baca Quran, maksudnya tanda hari itu kita kurang iman. Dan kenapa disebut oleh para ulama al-imanu yazidu wa yanqus, iman tu boleh bertambah dan boleh berkurang. Dan ini disebut oleh para ulama untuk ingatan kita semua bahawa istiqamahlah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut oleh para ulama, untuk kita istiqamah ini, kerana istiqamah ni satunya disebut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut oleh para ulama, ayat yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan pada malam ini, dalam muqaddimah yang sebut tentang istiqamah ni, Allah rakamkan dalam Al-Quran yang saya sebut tuan-tuan tadi, dalam surah Fusilat, dalam surah
Yang saya baca tadi surah apa? Ayat 112. Surah Hud tu kita tentang istiqamah. Antara perkara-perkara yang disebut 5 perkara penting untuk kita ambil tahu. Yang pertama tuan-tuan disebut istiqamah ni hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang lain, kerana manusia. Yang kedua, istiqamah ni berkait dengan ketaatan dan menunaikan farduan. Tuan-tuan ni disebutlah istiqamah ni, walaupun orang kata rajin buat benda yang sunat tapi jangan tinggal yang fardu. Contohnya rajin sembahyang sunat tapi fardu tinggal, tak jadilah. Maksudnya fardu tu jangan tinggal, dan tambah dengan perkara yang sunat tu, maksudnya maksud orang yang faham tentang istiqamah. Yang ketiga tuan-tuan disebut orang istiqamah ni mesti ikhlas dalam agamanya, dalam beragama, dalam ilmunya sebelum menuju kepada hari kematiannya. Dan yang keempat tuan-tuan disebut orang istiqamah ini di atas perbuatan, perkataan dan hatinya. Sebagaimana saya bagi contoh kepada tuan-tuan pada bulan lalu, orang yang beriman dan matlamat pada hari akhirat, perkataan, perbuatan, niatnya mesti seiring. Kalau salah satu pincang, rosaklah. Contoh tuan-tuan, kita mulut minta syurga, perbuatan bukan ahli syurga. Maksudnya tak akan jadi orang istiqamah. Kalau mulut minta jauh daripada api neraka, perbuatan selepas pada itu mesti perbuatan yang jauh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini disebut orang yang istiqamah. Dan yang kelima tuan-tuan, istiqamah ni juga sama ada ketika terang-terang atau ketika sembunyi. Tuan-tuan, ada orang dia ketika ramai ni dia boleh tunjuk kebaikan dia, tapi selepas ke masa dia seorang dia tak boleh buat kebaikan. Tuan-tuan ni antara perkara ni lah, perkara yang sepatutnya kita ambil berat, ambil tahu tentang perkara ini. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga tuan-tuan, yang disebut oleh para ulama. Sebagaimana berapa disebut oleh para ulama berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan istiqamah ini, dirakamkan oleh Allah, disebut oleh para ulama merupakan perkara yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang termasuk dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama, al-istiqamah hiya an yathbuta al-insan ala syariatillah Subhanahu Wa Taala kama amara Allah. Sebagaimana kita buat sembahyang fardu 5 waktu, jangan tinggal walaupun satu waktu, itu istiqamah. Dan perkara disebut sama ada perkara fardu ataupun perkara sunat, jangan tinggal. Barulah hidup dan mati dan dibangkitkan kembali bertemu dengan Allah di atas kalimah iman ini, kalimah Islam, dengan amal soleh yang dilakukan. Tuan-tuan, dan perkara ini ya tuan-tuan, ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, mereka ni disebut antara orang yang kalau kita nak jadi umat yang terbaik, contohilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-tuan, mereka ni istiqamah dengan Islam hingga ke hujung nyawa. Walaupun dah diseksa, dibunuh, tapi masih tetap dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tuan-tuan disebut Allah uji berapa orang sahabat Nabi yang disebut sangat kental iman mereka. Antaranya disebut keluarga Yasir, yang kita dah baca Ammar bin Yasir tu, antara maknya Sumayyah dan sebagainya. Antara ni keluarga besar lah, keluarga yang awal menerima Islam. Dan mereka ni ayahnya, maknya dibunuh tapi tak tinggal Islam, sehingga disebut dalam sejarah keluarga Yasir ni antara orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala hingga hujung nyawanya. Disebut keluarga Yasir adalah maula kepada Bani Makhzum. Mereka telah memeluk agama Islam. Orang musyrikin yang diketuai oleh Abu Jahal telah membawa mereka ke tengah padang pasir. Satu hari dengan buat tengah padang pasir dalam keadaan sangat panas terik. Lalu menyeksa mereka di bawah panas matahari. Ketika mereka diseksa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di situ dan terlihat kepada mereka tengah diseksa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ni kalau nasyid yang disebutlah,
Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan bagi kamu adalah syurga. Sebagaimana disebut oleh Nabi, sabran ala Yasir, inna maw'idakum al-jannah. Sabarlah wahai seluruh ahli keluarga Yasir yang menerima ujian ini. Mereka tetap terima dengan sabar, istiqamah di atas agama Allah, kekal di atas Islam, walaupun mereka diseksa dengan teruk. Mereka diberi jamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, disebut dalam seksaan itu Yasir, ayah kepada Ammar, telah meninggal dunia. Dan Abu Jahal pula telah menikam maknya Sumayyah pada kemaluannya sehingga beliau meninggal dunia. Sumayyah merupakan orang pertama syahid dalam Islam, dan disebut dalam rakam dalam sejarah orang pertama syahid dalam Islam ni mak Ammar, nama Sumayyah. Pengesahan terhadap Ammar ni diperhebat sampai Ammar ni turut menerima perkara yang sama. Antaranya yang dia yang dia diseksa, disebut dijemur tengah panas dengan letakkan batu besar yang panas di atas dadanya. Sesekali dia direjam dalam air. Antara ni disebutlah, dia sejarah merakamkan betapa berat seksaan yang diterima oleh sahabat-sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam. Dan disebut Ammar terima siksaan ni teruk, dan mereka berkata kepadanya, kami tidak akan membiarkan kamu sehinggalah kamu sanggup mencaci Muhammad. Atau berkata yang baik terhadap Al-Lata wal Uzza. Lalu Ammar pun setuju. Mula setuju apa tuan-tuan? Tak tahan teruk dah, disetujui. Dengan kehendak mereka kerana terpaksa. Setelah itu dia pun mengucap minta maaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta maaf kepada Nabi kerana terpaksa melakukan. Lalu turun ayat Quran. Antaranya disebut oleh ulama tafsir surah An-Nahl ayat 106. Cerita tentang betapa susahnya keluarga Yasir ni diseksa, dan Ammar ni sebab dia sebut perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipaksa untuk sebut beberapa perkara yang dia tak sepatutnya sebut. Lalu Allah sebut, turun ke ayat Quran, wa man kafara billah ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inna bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Hatinya masih beriman, tetapi mulutnya terpaksa bercakap kerana dipaksa, tak tahan dah kena seksa teruk begitu. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka akan atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah, dan mereka pula beroleh azab yang besar. Ini disebut oleh Allah nak ingatkan kita bahawa dalam keadaan hilang nyawa macam yang diterima oleh Ammar bin Ammar ini, dia terpaksa. Dan selepas itu dia cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turun ayat ini. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ammar disebut Ammar bin Yasir kata, tuan-tuan nak cerita orang dulu, walau apa berlaku kepada dia pun, dia akan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersama dengan Islam ni sampai matinya. Sebagaimana disebut oleh Ammar bin Yasir, satu hari aku bertemu dengan Suhaib bin Sinan di pintu Darul Arqam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Aku bertanya kepadanya, apakah yang kamu mahu? Suhaib pun kembali bertanya kepadaku, apa pula yang kamu mahu? Aku menjawab, aku ingin bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengar kata-katanya. Beliau pun berkata, aku juga menginginkan perkara seperti itu. Maka kami pun masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dan baginda menunjukkan kepada kami Islam, dan kami masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini disebut
para sahabat yang dah ada Islam dan iman dalam diri mereka, mereka tak akan sama sekali meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut tuan-tuan, bila mana orang yang terus bersama dengan Islam, istiqamah dengan Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, disebut orang-orang yang teruk terima seksa macam mana pun, mereka tetap dengan iman dan Islam ini, mereka ni diberi jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah ni orang yang hidup dengan Nabi dapatlah jaminan ni. Tapi tuan-tuan, alangkah berbahagia orang yang macam kita yang tidak sempat bertemu dengan Nabi. Mudah-mudahan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jaminan yang telah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tuan-tuan disebut, Ammar bin Yasir ini termasuk dalam kalangan sahabat yang dijamin syurga. Hal ini adalah sebagaimana riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jannata tashtaqu ila thalathati." Sesungguhnya syurga benar-benar rindu kepada 3 orang. Ini disebut oleh Nabi. Yang pertama Ali, yang kedua Ammar, dan yang ketiga Salman. Ini disebut oleh Nabi SAW. Dan disebut dalam riwayat yang lain, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jannata tashtaqu ila arba'ah." Sesungguhnya syurga benar-benar merasa rindu kepada 4 orang sahabat Nabi. Yang pertama kata Nabi, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Yang kedua Ammar bin Yasir. Yang kedua sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Yang ketiga wa Salman al-Farisi. Sahabat Nabi yang bernama Salman bin al-Farisi. Dan yang keempat wal Miqdad bin Aswad. Sahabat Nabi yang bernama Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini disebut, kenapa orang-orang yang Nabi sebut ini, Nabi sebut jaminan syurga? Kerana mereka yang hidup dengan agama Allah Subhanahu wa taala walaupun diuji dengan kesusahan dan kepayahan, mereka tetap dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini dapat jaminan syurga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak dapat jaminan nak masuk syurga, tapi tuan-tuan, ini disebut oleh Allah, orang yang beriman dan melakukan amal soleh, dia pasti dapat syurga. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak ayat Quran yang biasa kita baca dan biasa kita dengar, yang disebut, yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran, jaminan kepada orang yang beriman dan amal soleh tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap kita masuk dalam kalangan orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Dan tuan-tuan, dan disebut tuan-tuan, kita orang yang beriman ini diberi jaminan dibangunkan, dibangkitkan di hadapan Allah dengan imannya. Dan ini disebutlah tu penting jadi orang yang istiqamah dengan iman dan amal soleh. Itu yang kita harap kita dapat bangun bersama dengan orang yang beriman, bangun dengan keimanan. Kenapa tuan-tuan? Alam barzakh ni tuan-tuan, alam kubur ni dia tidak orang yang mati, tuan, mati 10 tahun. Walaupun mati ketika berumur 10 tahun, walaupun dia dah meninggal 10,000 tahun yang lalu, dia akan bangun dalam keadaan umur 10 tahun. Entah ni disebutlah, maksudnya alam barzakh, alam kubur tu dia tidak, usia manusia tidak panjang, tidak termakan dengan usia, melainkan orang yang tua macam kita. Kalau orang tua macam kita ni, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita orang yang tua-tua, orang yang dewasa ni akan bangun sekitar umur 33 tahun. Semuanya sama umur, puratanya umur sama. Itu disebut kebangkitan pada hari kiamat. Tapi yang lebih penting daripada tu, disebut beruntung orang yang beriman. Kalau dia beriman dan melakukan amal soleh, dia akan dibangunkan di atas keadaan dirinya semasa dia hidup dan semasa dia akhirnya dia mati. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin fil qabri 'ala ma mata." Dibangkitkan setiap hamba Allah dalam kubur di atas keadaan matinya. Entah ni disebut
Mati itu kita penting, hidup dengan iman, mati dengan iman. Kita kena minta dengan Allah, mati dalam keadaan beriman. Mati husnul khatimah tu, mati menyebut kalimah Allah. Mati ketika semayang, mati ketika baca Quran. Itu disebut mati dalam husnul khatimah. Maksudnya kalau kita mati ketika sujud, dibangunkan kembali dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia orang tu. Dan kita tengok beberapa hari lepas. Dan banyaklah kita tengok video-video orang yang kita kena rasa cemburu, mati mereka, mati ketika sujud, mati ketika semayang, mati ketika menyampaikan khutbah, mati ketika baca Quran. Tuan, ni semua mati ketika mengajar. Tuan, ni mati-mati yang harus dicemburui oleh kita semua. Kenapa kata Nabi, al-mu'minu ala imani, orang beriman akan dibangkitkan dalam keadaan dengan imannya. Tuan, wal munafiqu ala nifaqih, sedangkan orang yang munafik, dia akan dibangkitkan kembali dengan kemunafikannya. Dah, ni sangat penegasan daripada Nabi untuk ingatan kepada kita semua. Untuk kita istiqamah atas iman dan minta kepada Allah, hidup ni mesti dengan panduan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir dan Imam As-Sa'di disebut, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Sesungguhnya siapa saja yang hidup di atas satu kebiasaan tertentu, dia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan itu. Untuk kita takut bimbang. Kita takut dan bimbang mati tengok bola. Untuk contoh tuan-tuan. Tengah bersorak gol mati. Tuan. Wala a'yadzubillah, bangun nanti mati tengah bersorak bola. Contohnya. Mati dalam tak ingat. Dan ini benda yang nak hidup ni jangan seronok sangat lah, maksudnya gitu. Boleh nak tengok bola, tapi pastikan kita ni berhati-hati, jangan duduk seronok sangat dengan dunia yang sedang kita berada. Kenapa tuan-tuan? Takut kita mati dengan kebiasaan kita, lupa nak semayang contohnya, tuan. Tengok bola tapi tak semayang. Itu kebiasaan yang takut-takut mati dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda-benda yang sepatutnya kita belajar, yang sepatutnya kita beriman dengan apa yang Nabi pesankan kepada kita. Tuan-tuan, mengakhiri perbincangan perkara yang berkaitan dengan istiqamah ini, disebut tuan-tuan, kita kena biasakan diri dengan banyak berdoa. Doa ni biasa kita baca selepas sembahyang imam, lalu baca doa ni tuan-tuan. Doa ni dia ada 1 permintaan, tapi ada 8 satu doa tapi ada 8 permintaan. Tuan. Disebut bagaimana doa yang biasa kita baca dan biasa kita aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tuan, ni kita dibaca lah. Ya Allah, kami minta kepadamu selamat dalam urusan agama kami. Tuan. Wa afiatan fil jasad. Yang kedua minta afiah pada jasad. Afiah pada tubuh badan kita ni. Sihat, boleh sembahyang, boleh buat ibadat dan sebagainya. Kalau kena minta dengan Allah. Sebab sihat ni berkaitan dengan istiqamah. Berapa orang yang Allah uji dengan sakit, dia tak boleh nak istiqamah untuk melakukan ketaatan ni. Kesihatan penting untuk amal soleh kita. Dan disebut antara kandungan doa yang kita dah baca, wa ziyadatan fil ilmi, minta Allah tambah ilmu. Jangan duk takat tu je ilmu kita, kena tambah. Kena Allah bukakan pintu kefahaman dalam berkaitan dengan agama. Wa barakatan fi rizqi, minta Allah berkat pada rezeki. Kerana berkat rezeki itu juga salah satu perkara yang menjadi kesan kepada ibadat kita. Tuan-tuan, kadang-kadang disebut kita tak boleh nak buat ibadat kerana kita makan benda yang tak berkat, benda yang haram contohnya. Disebut antara sebab orang tak boleh bangun sembahyang subuh berjemaah kerana malam tu salah satunya dia melakukan perkara maksiat. Yang kedua, malam tu dia makan benda yang haram. Tuan, takut tu apa makanan juga berkaitan dengan amal ibadah kita. Kalau kita orang yang rajin sembahyang, mudah-mudahan makanan dia makan tu benda yang halal. Kalau orang yang cuai, alpa melakukan ibadat, boleh jadi perkara yang malas nak buat ibadat berkaitan dengan rezeki yang dia makan, rezeki yang dia dapat dan sebagainya. Dan disebut tuan-tuan, doa yang kita minta kepada Allah wa taubatan qabla al-maut. Ni minta taubat sebelum
sebelum kita mati. Sebagaimana imam kita lalu doa berkaitan dengan taubat sebelum mati ni benda yang kita kena minta dengan Allah. Benda yang diamalkan disebut oleh para ulama dalam doa mereka, taubat sebelum mati. Walaupun ulama tuan-tuan, mereka juga tidak jauh, tidak dapat lari daripada dosa. Mereka juga minta kepada Allah agar selamat diri mereka dengan taubat sebelum mati. Dan disebut wa rahmatan 'indal maut, rahmat ketika mana dicabut nyawa. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan yang keenam, keampunan selepas daripada mati. Dan disebut alamat apa doa ini, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Dan yang ketujuh, minta Allah ringankan ketika mana sakaratul maut, ketika mana nak dicabut nyawa dan nak keluar, minta Allah ringankan. Walaupun tuan-tuan apa disebut mati ni benda yang sangat berat untuk dihadapi, tapi tuan-tuan sebagai hamba Allah kita tidak boleh putus asa, mintalah kepada Allah agar Allah ringankan beban itu. Dan disebut akhirnya tuan-tuan minta kepada Allah wan najata minan nar, selamat daripada api neraka, wal afwa 'indal hisab, minta Allah beri kasih sayang, pertimbangan yang sebaiknya ketika mana penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di benda ni tuan-tuan, benda yang kita kena selalu minta dengan Allah agar Allah beri benda ini. Tujuannya tuan-tuan untuk kita istiqamah di atas agama Allah sebelum kita dijemput kembali bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah beri kita syurga. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua menjadi nama-nama kita ditulis sebagai ahli-ahli syurga. Itu harapan kita, itu doa kita. Mudah-mudahan Allah perkenankan, mudah-mudahan Allah dengar apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Saya dan tuan-tuan semua termasuk dalam kalangan orang yang disebut sebagai ahli syurga, orang yang dapat keampunan, orang yang dapat maghfirah, orang yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hidupnya di dunia dan hidupnya pada hari kiamat. Hatta hin wa kullu hin wa nastaudi'ukumullah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu atas kekurangan diri saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara, yang salah minta diperbetulkan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تُوبْنَا إلى الله ورجعنا